Sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita belajar unit 7 iaitu masyarakat penyayang tonggak aspirasi negara. Maksud tajuk ini ialah masyarakat yang mempunyai rasa kasih sayang ataupun bersikap penyayang merupakan tonggak kepada realisasikan hasrat negara. Dalam unit ini kita akan belajar tentang ciri-ciri masyarakat penyayang. Yang kedua ialah kepentingan memperkukuhkan masyarakat penyayang. Yang ketiga adalah cara menyantuni masyarakat yang berkeperluan. Yang keempat ialah keutamaan dalam membantu masyarakat yang berkeperluan bagi merealisasikan masyarakat penyayang. Yang kelima ialah mengekspresikan perasaan apabila dapat membantu mewujudkan masyarakat yang penyayang. Yang terakhir sekali ialah amalan masyarakat penyayang dalam konteks kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi lihat gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh pemupukan masyarakat penyayang, iaitu memberikan kasih sayang ataupun ambil berat tentang golongan yang kurang berupaya. Jadi nilai-nilai yang sesuai dengan tajuk ini ialah nilai kasih sayang, nilai kerjasama, nilai baik hati, nilai hormat dan nilai toleransi. Mari kita lihat isi kandungannya. Okey. Jadi kita lihat ciri-ciri masyarakat yang penyayang. Apakah ciri-ciri masyarakat yang penyayang? Okey, untuk minda, setiap kali cikgu akan minta kamu salin dalam buku latihan kamu sebagai satu catatan, dan ini adalah kerja rumah kamu. Okey, ciri-ciri masyarakat penyayang. Yang pertama sekali ialah mengambil berat tentang golongan yang kurang bernasib baik. Yang kedua ialah rajin membantu antara satu sama lain. Kita sebagai manusia mestilah rajin membantu mereka yang memerlukan bantuan. Seterusnya adalah toleransi. Kita lebih banyak bertolak ansur ataupun bertoleransi dengan golongan yang kurang upaya kerana mereka mengalami kesulitan ataupun kesukaran dalam hidup kerana ada kekurangan. Jadi kita lebih bertolak ansur terhadap kesusahan mereka. Seterusnya kita lihat sikap pemurah. Pemurah ni tidak berkira antara satu sama lain dan sedia membantu pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Seterusnya ialah prihatin. Kita prihatin tentang adanya wujudnya golongan yang kurang berupaya di luar sana yang memerlukan pertolongan kita setiap masa. Kita mestilah selalu prihatin terhadap isu-isu semasa dan bukan hanya tertumpu terhadap kehidupan sendiri sahaja. Dan seterusnya ialah bertanggungjawab. Masyarakat yang penyayang semestinya seseorang yang bertanggungjawab, iaitu selain daripada melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak ataupun seorang pelajar ataupun sebagai seorang kawan, kita juga bertanggungjawab terhadap mewujudkan suatu masyarakat ataupun satu komuniti yang penuh dengan kasih sayang. Maksudnya semua individu ataupun setiap anggota dalam masyarakat tersebut memegang tanggungjawab membantu mereka yang lebih memerlukan bantuan. Contohnya orang cacat ataupun orang yang lebih miskin. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri baik hati. Baik hati ialah satu keadaan di mana kita lebih cenderung untuk membantu mereka yang memerlukannya. Seterusnya adalah belas kasihan. Seseorang yang lembut hatinya semestinya mempunyai belas kasihan terhadap mereka yang kurang berupaya ataupun terhadap mereka yang menghadapi kesusahan. Seterusnya ialah bekerja sama.
Masyarakat yang penyayang bukan sahaja memegang tanggungjawab membantu anggota yang kurang berupaya, tetapi bekerja sama antara satu sama lain untuk membina satu badan ataupun um, badan yang bukan mengutamakan keuntungan dari segi kewangan, tetapi bekerja sama untuk menjadi tempat bergantung kepada mereka yang kurang berupaya. Begini barulah komuniti akan menjadi harmoni dan seimbang, dan golongan OKU ataupun golongan yang kurang bernasib baik ini mereka tidak akan terasa tersisih dan penderitaan mereka akan lebih berkurang dalam kehidupan mereka. Seterusnya adalah bertimbang rasa. Bertimbang rasa ini kita sanggup mengutamakan ataupun mengetepikan ataupun membelakangkan kepentingan sendiri dan mendepankan ataupun mengutamakan kepentingan orang lain ataupun orang kurang berupaya. Contohnya kita lihat golongan OKU yang susah untuk memasuki satu organisasi ataupun susah untuk mendapatkan tempat parking, susah untuk memasuki klinik, dia mungkin memerlukan masa yang lebih lama daripada manusia yang biasa untuk melangkah ataupun berjalan dengan cepat. Jadi, kita sebagai orang yang lebih bernasib baik ataupun tidak mempunyai kecacatan ini sepatutnya memberikan masa ataupun tidak mendesak ataupun tidak menghina ataupun tidak memandang rendah terhadap mereka. Ini adalah salah satu contoh bertimbang rasa. Kita memberikan masa yang secukupnya kepada OKU tersebut untuk memasuki satu premis ataupun satu tempat. Okey, ini adalah ciri-ciri masyarakat penyayang yang patut kita contohi ataupun patut kita amalkan. Dalam Bible kita nampak ada gambar yang menunjukkan bahawa satu keadaan di mana manusia dengan haiwan dan manusia, antara manusia hubungannya menjadi harmoni dan aman damai. Adakah keadaan tersebut mungkin akan terjadi? Sebenarnya mungkin jika setiap manusia ataupun setiap anggota masyarakat ini mengamalkan apa yang cikgu katakan tadi. Kita mengamalkan ciri-ciri ini, mengambil berat antara satu sama lain, kita prihatin, kita bertimbang rasa, kita bertanggungjawab, bekerja sama antara satu sama lain. Jadi keadaan yang digambarkan dalam Bible akan mungkin terjadi juga. Okey, ini kamu perlu salinkan dalam buku latihan kamu. Seterusnya kita lihat ya. Dengan mewujudkan masyarakat penyayang, banyak kepentingan yang akan kita perolehi ya. Kepentingan tersebut dapat memperkukuhkan konsep masyarakat penyayang di negara ini. Kepentingan lainnya ialah yang pertama kita lihat dalam skrin, dapat mewujudkan suasana aman dan harmoni dalam masyarakat. Jika setiap masyarakat, jika setiap orang ni sentiasa bersangka baik terhadap orang lain, sentiasa membantu orang lain, jadi satu suasana ataupun masyarakat akan menjadi semakin aman dan juga harmoni, tidak ada pergaduhan, mengurangkan perselisihan faham, mengurangkan salah faham antara satu sama lain, sekaligus mengurangkan pergaduhan dan dengki antara satu sama lain. Okey, yang kedua ialah dapat memperkukuh perpaduan. Okey, jika setiap manusia ini mengamalkan nilai toleransi, kerjasama, jadi walaupun kita Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum, Cina, India, Melayu, Iban, Murut, Karasan, Dusun, contohnya dan pelbagai. Okey, jika setiap kaum ini ataupun setiap manusia mengamalkan nilai moral dan boleh mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, jadi tidak ada perselisihan faham antara satu sama lain, lama kelamaan
akan mewujudkan perpaduan yang kukuh antara satu sama lain. Yang ketiga ialah dapat mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat. Ya, jika kita sentiasa bersangka baik, kita baik hati, kita tidak memotong barisan, kita sentiasa memberikan kasih sayang ataupun ambil berat terhadap golongan OKU, ataupun contohnya OKU ni ialah rumah orang tua, rumah orang cacat, rumah anak yatim dan sebagainya ini. Okey, mereka ialah golongan yang kurang bernasib baik. Jadi dengan memberikan kasih sayang dan bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik ini, jadi dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Seterusnya ialah dapat meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. Okey, golongan yang kurang bernasib baik seperti yang Cik katakan tadi memang dapat meringankan beban mereka. Mungkin dari segi kewangan, mungkin dari segi keperluan asas, ataupun mungkin dari segi sokongan moral dan juga dari segi rohani mereka. Mereka mungkin akan rasa masih dihargai oleh masyarakat. Mereka tidak rasa tersisih daripada anggota masyarakat. Jadi, Pertamina ini tolong salin dalam buku latihan sebagai kerja rumah anda. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Okey. Golongan keperluan ini wajar diberikan keutamaan, ya. Antara faktor golongan ini harus diberi keutamaan adalah seperti di bawah. Kita lihat kenapa golongan ini perlu diberikan keutamaan. Pertama, setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk hidup dalam persekitaran yang baik, betul tak? Contohnya, anak-anak gelandangan harus diberi kehidupan yang dapat memenuhi keperluan asas dan peluang pendidikan serta kemahiran. Jadi, ya, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dalam persekitaran yang baik. Jadi, golongan yang kurang berupaya ini pun sama juga. Mereka memerlukan peluang untuk mereka untuk mendapatkan pendidikan secara percuma. Seterusnya, yang kedua, setiap anggota masyarakat perlu diberikan kesedaran tentang penyakit berbahaya. Contohnya, pesakit AIDS. Diberikan kesedaran tentang cara penjagaan yang betul supaya mereka mendapat rawatan yang sewajarnya untuk hidup seperti orang lain. Walaupun mereka tidak bernasib baik mendapat penyakit AIDS, tetapi sebagai salah satu ahli dalam masyarakat ini, kita memberikan kesedaran kepada mereka untuk mendapatkan rawatan, untuk mereka dapat menjalani kehidupan seperti orang lain. Yang ketiga ialah setiap anggota masyarakat juga harus menerima mereka yang pernah menagih dadah dan melakukan jenayah. Kita tahu bahawa bumi mana tidak ditimpa hujan. Jadi manusia mesti melakukan kesalahan. Jadi sepatutnya mereka diberikan peluang yang kedua untuk memperbetulkan tindakan mereka yang salah dan menjadi seorang manusia yang sempurna untuk kali yang kedua. Walaupun mereka pernah menagih dadah dan melakukan jenayah, tetapi sekarang mereka telah sedar bahawa mereka melakukan kesalahan. Jadi kita sepatutnya memberikan peluang untuk mereka mengubah sikap mereka. Contohnya, bekas banduan dan juga bekas penagih dadah ni perlu diberikan layanan yang sesama ataupun sama seperti yang setara dengan anggota masyarakat yang lain dan diberikan peluang pekerjaan sehingga berikan supaya mereka juga berjaya. Seterusnya, yang keempat ialah setiap anggota masyarakat juga harus mendapat peluang rawatan yang sewajarnya supaya mereka sembuh daripada penyakit berbahaya. Contohnya, golongan miskin yang tidak mampu untuk membayar rawatan penyakit seperti kanser dan rawatan dialisis diberikan peluang dan diberikan perhatian. Jadi itu sahaja yang cikgu sampaikan untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.